Urine positif. Dah urine ke? Tak tunjuk dia. Mengaku. Tapi dia dah mengaku. Siapa? Anak Wasik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Kami dalam kesempatan ini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-63. Malaysia prihatin. Saudara, barang disimpan di stor transit sebelum diseludup ke negara jiran. Namun, modus operandi sindiket penyeludupan barangan kawalan bersubsidi ini berjaya dihidup penguatkuasa daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kelantan. Perinciannya bersama wartawan Muhammad Ros Abdullah membuka tirai 999 minggu ini. Sini lah tu. Lagi. Aduh, ada merah lagi dah. Operasi membenteras penyeludupan barang kawalan bersubsidi dilakukan di sebuah premis di Rantau Panjang dengan kerjasama pasukan gerakan AM PGA Batalion ke-9. "999" kembali ke lokasi kejadian bersama pasukan penguatkuasa KPDN HEP Kelantan. Premis tanpa pemilik ini terletak di dalam kebun getah yang terpencil berhampiran sempadan negara. Yang rumah tempat kejadian. Ini asalnya rumah mungkin rumah penawir kita. Jadi dia jadikan rumah ni sebagai stor simpannya. Sampai je dia perasan tu, terus berlari ke dalam semak. Tak ada masa kejadian tu. Penyeludup dipercayai membuat pembelian barang kawalan bersubsidi di beberapa premis di sekitar Pasir Mas dan Rantau Panjang. Barangan yang dibeli kemudiannya dikumpulkan sebelum membawanya ke lokasi pemunggahan dipercayai tempat simpanan sementara. Hasil risikan, pasukan penguatkuasa membuat serbuan ke atas beberapa lelaki yang sedang menjalankan aktiviti memindahkan kotak barang penyeludupan. Namun kehadiran mereka disedari penyeludup yang kemudiannya bertindak meloloskan diri. Pihak-pihak yang terlibat telah berjaya melarikan diri, namun kita telah berjaya menyita lebih kurang 3,300 kg minyak masak dan 1,600 kg tepung gandum yang kita percayai cuba untuk diseludup ke negeri jiran. Dan dalam serbuan ini juga kita telah berjaya merampas 2 buah kenderaan yang kita syaki turut digunakan dalam operasi penyeludup tersebut, dan kita juga hasil pemeriksaan lanjut di premis itu kita telah berjaya menemui beberapa kad pengenalan dan pasport yang telah ditinggalkan oleh individu yang berkaitan. Lokasi terpencil ini menjadi modus operandi terbaru penyeludup yang menjadikan rumah ini sebagai pusat transit barang penyeludupan minyak masak dan tepung. Bagi mengelakkan daripada dikesan pihak berkuasa, penyeludup ini akan menjalankan pergerakan mereka pada waktu senja untuk membawa barang penyeludupan ini ke sempadan negara jiran yang terletak kira-kira 2 km dari sini. "999" seterusnya ke lokasi stor penyimpanan barang kes KPDN HEP Kelantan yang turut disertai Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Azan Nizam Afendi Juri. Di stor inilah barang kawalan subsidi yang berjaya dirampas disita untuk tindakan lanjut. Keseluruhan barangan yang disita dianggarkan bernilai lebih RM25,000. Di negeri Kelantan ini barang-barang utama yang dijadikan fokus kepada pihak-pihak tidak bertanggungjawab ini adalah barang-barang kawalan seperti minyak masak, tepung gandum dan bahan-bahan bateri luar iaitu minyak petrol dan minyak diesel. 4 item ini adalah barang utama yang sering kita temukan dalam operasi-operasi yang kita jalankan bersama dengan agensi-agensi lain. Ekoran kesungguhan pihak berkuasa membenteras aktiviti penyeludupan di sempadan menyebabkan sindiket sentiasa menukar taktik agar sukar dikesan.
Mereka sanggup melakukan apa saja demi meraih keuntungan. Ekoran barang kawalan bersubsidi di negara ini mendapat permintaan tinggi daripada negara jiran. Punca utama permintaan tinggi kepada barang-barang kawalan dari Malaysia ni adalah disebabkan faktor harga. Kerana barang-barang kawalan seperti minyak masak, tepung gandum dan bahan-bahan petroleum ini disubsidikan di negara kita. Jadi kita percaya harga yang dijual ke negeri tetangga adalah lebih mahal yang boleh jadi punca kepada keuntungan kepada pihak-pihak tidak bertanggungjawab ini. Dan juga permintaan tinggi oleh penduduk-penduduk setempat di negara jiran yang mungkin kerana beberapa faktor yang kita percaya kerana faktor kebersihan, faktor kualiti barang-barang tersebut juga menjadi faktor kepada permintaan barang-barang itu di negara jiran. Bagi merungkai modus operandi terbaru sindikat penyelundupan ini, 999 ke stor penyimpanan barang kes kenderaan KPDN HEP Kelantan yang disita dalam operasi serbuan sebelum ini. Modifikasi kenderaan yang dilakukan oleh penyelundup untuk membawa barang selundupan ini, tuan, selalunya. Okey, kita percaya ini kenderaan yang kita sita pada kejadian yang berlaku di Rantau Panjang. Kedua kenderaan jenama tempatan yang kita sita ni kita percaya telah diubah suai. Yang mana kalau kita lihat ni ruangan tayar spare yang digunakan tu telah dikeluarkan supaya muatan tu boleh diisi sebanyak mungkin. Beberapa perkara juga yang kita ragukan nombor kenderaan ini tidak sama dengan beberapa nombor lain yang telah kita temui. Kita akan semak semula dengan Polis Diraja Malaysia untuk mendapatkan pengesahan berhubung dengan status kenderaan ini. MO yang digunakan oleh penyelundup juga, kerusi penumpang kenderaan juga akan dikosongkan. Kotak-kotak yang berisi dengan barang kawalan itu akan disusun di bahagian belakang kenderaan sehingga penuh termasuk bahagian hadapan yang kursi akan diturunkan. Barang-barang ini akan disusun sehingga ke paras bumbung kenderaan. Nilai kenderaan itu sendiri macam mana? Kenderaan ini kita anggarkan bernilai hanya sekitar RM1,000 hingga RM2,000 lah. Kita percaya pihak sindiket ini memang membeli kereta-kereta dengan nilai yang murah. Mereka tidak rasa berat untuk meninggalkan kenderaan. Tidak rasa kerugian yang sangat tinggi. Demi untuk memastikan mereka tidak tangkap. Kerana denda yang dikenakan di bawah Akta Kawalan Salah 1 ini sangat tinggi. Mencecah RM1 juta. Hasil penemuan dokumen rampasan barang selundup, pasukan penyiasat KPDN HEP Kelantan menjalankan siasatan ke atas peruncit, pemborong dan pembungkus minyak masak serta barang kawalan yang disyaki terbabit melalui notis Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika disyaki mencurigakan, pengauditan dokumentasi rekod simpanan, belian dan jualan akan dilakukan unit kawalan bekalan serta unit siasatan KPDN HEP Kelantan. Hasil daripada serbuan yang telah kita jalankan pada sebelum ini, kita juga telah berjaya menemui beberapa dokumen yang kita percayai boleh membantu siasatan dalam kes ini. Jadi hasil daripada dokumen-dokumen yang kita jumpa tersebut, kita juga telah menjalankan naziran ke beberapa premis yang kita syaki bekalan tersebut diperoleh, iaitu di beberapa pemborong dan pembungkus minyak masak yang kita percaya boleh membantu dalam siasatan kita. Dan siasatan masih dijalankan untuk mengulas pasti sama ada bekalan-bekalan yang kita sita pada tarikh kejadian itu diperoleh daripada pihak-pihak yang berkaitan. Kejayaan peningkatan kes rampasan penyelundupan barang kawalan ini menguatkan lagi semangat KPDN HEP Kelantan bagi meningkatkan operasi membendung penyelewengan barang bersubsidi pada masa akan datang. Peningkatan kes ini kita percaya adalah disebabkan oleh operasi yang semakin kerap dilakukan, terutama oleh KPDHP bersama dengan agensi-agensi lain seperti Pasukan Gerakan Am, Pasukan Polis Marine dan juga Angkatan Tentera Malaysia sejak tahun lepas, yang mana menunjukkan peningkatan dalam kes-kes yang dihasilkan berdasarkan kekerapan kerjasama yang dilakukan sama ada oleh pihak agensi sendiri ataupun yang dilakukan bersama dengan pihak KPDHP. Muhammad Ros Abdullah, 999. Beberapa daerah di Selangor diklasifikasikan sebagai kawasan penduduk kritikal dalam penagihan dadah. Sehubungan itu, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri melaksanakan operasi total enforcement. Di Petaling Jaya, 50 pegawai dan anggota dengan kerjasama Majlis Pejabat Daerah dan Tanah Petaling Jaya serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mensasarkan individu yang disyaki penagih dadah untuk diberi rawatan pemulihan. Melalui operasi ini juga, 4 kumpulan dibahagikan yang mensasarkan 26 suspek di 4 kawasan.
Rumah tumpangan di sekitar Taman Medan ini didapati berkunci ketika kehadiran pihak berkuasa. Ternyata penghuni rumah ini seolah-olah sudah menghidu kehadiran kami dan bertindak melarikan diri. Lesen tak ada? Lesen tak ada, sistem hotel. Keluar bang, kita harus minum tak ada. Baru keluar kan? Keluar penjara? Keluar penjara bang. Bila keluar tu? Mobil dari bang. Baru tu kan? Bukan tu ni, Covid dah lama dah. Dah 3 hari bang keluar, 11 bulan 8. Oh ni baru dapat cek daripada APF. Setelah dikesan, lelaki ini dikenakan ujian saringan air kencing bagi mengesahkan status penagihannya. Turut dikenakan ujian sama ialah 2 lagi individu yang ditahan kerana kelihatan mencurigakan. Ketiga-tiganya didapati positif ujian saringan air kencing dan dipercayai menagih dadah jenis amfetamin. Oh lama saya bang? Tak lama je. 2007. Dari 2000 apa? 2007 lah, jadi kurang ajak lah. Kurang ajak lah. Kerja mana? Kerja je sebagai ni kan. Oh, kerja kat sini lah? Dengan sekeliling kawan? Bantu je. Bantu. Macam mana boleh terfikir nak isap? Kawan lah. Kawan lah. Kawan-kawan isap? Saya tunjuk bekerja kan. Jadi juga malam ke. Itulah. Isap ais ni apa yang bagus bang untuk kerja? Cuma kita adalah tenaga ke apa kan. Extra. Ada ekstra tenaga? Kita jual macam tu kan. Kira kalau isap ais ni lah, boleh ada tenaga nak kerja lah? Mana semangat juga itu. Ada kes penguasaan tak? Penguasaan tak ada. Ustaz pun tak ada. Penjara ni. Penjara dah lah? Penjara dah. Penangkapan individu ini telah membawa pihak berkuasa ke rumah tumpangannya yang berkunci. Pemeriksaan di dalam rumah menemui beberapa peralatan menghisap syabu di bilik tidur suspek. Ni? Yes. Peralatan-peralatan yang kita gunakan lah. Ha? Serbuan dijalankan oleh pihak ADK di sebuah premis sebentar tadi menemukan sebuah penempatan milik suspek kira-kira 5 meter dari sini dan dipercayai suspek ketika waktu rehat akan pulang ke rumah untuk menghisap dadahnya syabu dengan alasan untuk memberi tenaga ketika waktu bekerja. Menurut pengarah AADK Negeri Selangor, Dr. Nazira Sadirun, hasil maklumat risikan dan aduan orang awam telah membawa kepada penangkapan seramai 20 penagih dadah. Bila total enforcement, kita memang telah mempunyai maklumat yang tepat. Agak tepat pada saya, mungkin 60%, 90% tepat dan semua OYDX ini kita sudah profilkan dan telah pun lama sebenarnya kita buat risikan dan sebagainya. So kalau kita nampak malam ni pun kita walaupun pada peringkat awal mungkin kita rasa tepat tu tak tepat, tapi akhirnya malam ni kalau kita nampak semuanya akan ada peralatan dan juga aktiviti penagihan tu sebenarnya diketahui pun oleh ahli keluarga mereka, tetapi mereka pun tak tahu apa nak buat. Serbuan diteruskan ke sebuah rumah pangsa dihuni 2 beradik bersama penjaga mereka. Mana alat-alat menghisap? Mana alat? Saya tak ingat. Saya taruh mana saya tak ingat. Tak ingat. Dia tak ingat. Last hisap semalam Kerana dia syaki sarada. Okey. Kita buat pejabat untuk dokumentasi dan ambil urin. Urin so mak dah tidur baru lagi bila last? Malam tadi. Malam. Tak. Ha? Batu. Malam tadi batu.
Ketika dibawa keluar, penjaga kepada kedua-dua suspek yang kelihatan sayu melihat mereka bergari mengajukan pertanyaan kepada pihak berkuasa. Saringan awal kita. Jadi kita nak ambil untuk siasatan lanjut di pejabat background lah. Seorang ada kan? Sekali dengan Awak ambil? Kenapa? sama juga. Dua-dua kita urine positif. Dah urine ke? Tak tunjuk. Mengaku. Tapi dia dah mengaku. Siapa? Anak Wasik. Kesemua mereka ditahan dan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagihan Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Jadi projek TACC ini adalah program berintis di mana kita bertujuan satunya adalah untuk mengurangkan penawaran dan juga permintaan dadah dalam kawasan PJ 1 hingga 6. Keduanya kita ingin menanamkan ataupun instil rasa lebih selamat di kalangan warga ataupun penduduk di Petaling. Ketiganya kita ingin mengurangkan kejadian-kejadian kes jenayah jalanan ataupun street crime. Dan yang keempat yang paling penting dalam konsep TACC ini adalah penglibatan anggota masyarakat. Operasi tamat jam 1 pagi. Haziq Hamid, 999. Masuklah. Masuk tuan. Masuk atas tuan. Sini tuan. Ni anak saya. Ni anak saya atas sini. Amai sini. Duduk sini. Duduk sini. Gerai makan yang diusahakan sepasang suami isteri bukan sahaja menjual makanan, malah menjadi pusat penjualan dadah. Kegiatan pasangan itu terbongkar hasil serbuan bersiri polis yang dijalankan ke gerai mereka. Ketika diserbu, ada yang bertindak agresif sehingga sanggup mempertaruhkan nyawa. Wartawan Haziq Hamid menyertai polis bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Langkawi menjalankan serbuan ke gerai terbabit. Duduk. Apa saya tak ni pun? Aku tak duduk. Apa buat apa? Woi, sini dah masuk. Empat pegawai dan 22 anggota dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi menjalankan operasi Ops Sarang 2.0 selama 2 hari. Sasaran utama operasi malam ini adalah individu yang terbabit dalam pengedaran najis dadah di sekitar kawasan Kuah, Langkawi. Pasangan suami isteri berusia 20-an ini menjalankan perniagaan gerai makanan. Namun, mereka mencari pendapatan sampingan dengan menjalankan kegiatan terlarang iaitu dipercayai giat menjual dadah jenis syabu. Buktinya 10 paket lut sinar mengandungi bahan terlarang itu ditemui di dalam beg milik isterinya. Rumah kau ada barang lagi tak? Ha? Mohon tak ada lah. Kalau kunci ada? Kunci atas saya tu beg saya. Kereta dekat mana? Dekat rumah. Kunci jambuk. Kunci bawa saya kami main motor. Tapi kunci tu saya ada. Ya? IC dah. IC dia ada dalam beg. Tahu aku ni beg ah. Ini memang beg saya. Beg ah. Kau ada orang. You tahu tak benda ni salah? Saya tanya, you tahu? You tahu dia jual dadah ni, you tahu tak salah? Tapi kenapa tak larang? Suami buat kerja macam tu, kan dah buka bisnes, dah berniaga elok dah. Lebih baik tumpukan pada perniagaan makanan. Ni benda ni salah ni. Okay? Jadi saya terpaksa tahan you dulu. Jom. Okey, jom. Jom. Ikut. Nah. IC dah. Jom. Hasil maklumat menerusi taktik snowball yang dijalankan pihak polis telah membawa ke sebuah lokasi dipercayai Port Sitokat. Lelaki berusia 20-an ini terkejut apabila menyedari kehadiran kami. Ketika ditemui, dia dipercayai sedang leka membungkus serbuk heroin. Hasil siasatan awal polis, lelaki ini mendedahkan satu lokasi seorang tokan yang dipercayai baru sahaja mengambil dadah darinya. Dia bawa balik. Dia budak ulu Melaka. Dia naik 125. Mak budak oi. Kau yang kawan yang nak tadi Said. Boleh. Sebelum musuh.
Polis segera ke lokasi berkenaan iaitu di sebuah rumah sewa. Di rumah ini, sekumpulan penagih dadah didapati sedang berkumpul. Kehadiran kami sekaligus mencetuskan ketakutan mereka sehingga sanggup melakukan tindakan yang berbahaya. Jaga tengok atas. Lepas, backup. Tolong ambil. Masuk sini. Apa itu? Masuklah. Masuk tuan. Masuk atas tuan. Sini tuan. Ni anak saya atas sini. Amai sini, duduk sini. Duduk sini. Oi, mana tinggal? Masuk tuan. Duduk sini. Duduk. Apa dia saya tak ni pun? Aku tak duduk lah. Kau buat lah. Jangan. Apa? Woi, sini dah masuk. Dalam bidang. Woi, keluar, sini dah masuk. Naik, Tuan. Tengah belakang. Belakang. Bayangkan, atap setinggi ini sanggup bertaruh nyawa terjun daripada atas sehingga ke bawah tanah. Itu adalah sifat ketakutan oleh seorang tokan. Dan hasilnya, bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Langkawi memberkas 4 orang rakan ini disyaki sedang menikmati barangan haram ini. Mana buat? Dah saya tak buat. Isak tak? Saya isak dah. Tu saya Lama isak. Saya main-main je isak. Berapa lama? Saya tapi saya main-main. 5 tahun dah ibu. Isak dah. Tapi saya Anak main-main. Anak ke mana? Kat Perak. Dekat Sungai Tani. Siapa jaga? Anak saya seorang dekat Perak, sakit berpinggang. Duduk Perak. Itu yang suka tadi. Maksudnya dah kahwin dah. Anak dah besar lah. Anak besar. Anak family tahu orang buat ni. Isak orang. Anak saya tahu. Tapi saya berhenti macam tu. Makcik duduk berdarah saya. Saya. Dah bukan. Saya di sini. Dah saya sewa. Kau duduk sini lah? Saya di sini baru duduk. Berapa lama kenal ni? Dia ni? Saya baru kenal. Baru kenal. Saya baru main malam. Hasil obsarang hari pertama, seramai 26 individu berusia lingkungan 20 hingga 40 tahun ditahan kerana disyaki menagih, memiliki dan mengedar najis dadah. Okey, nampak mana ni? Mana tak payah lagu dia. Wan. Operasi membasmi jenayah di bawah Akta Dadah Berbahaya 1992 akan diteruskan sehingga ke akar umbi, khususnya di Pusat Pelancongan Pulau Langkawi, Kedah. Haziq Hamid, 999. Buka pintu, ADK. Sumpah saya berani. Memang saya tak minum air macam ni. Masih lagi laporan operasi membanteras penagihan dadah. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Selangor menjalankan operasi perdana kedua tahun ini pada 24 Ogos lalu, membabitkan 3 daerah sasaran iaitu Sepang, Ampang dan Kelang. 999 menyertai operasi di daerah Sepang bersama 25 anggota agensi berkenaan. PTA ni sebenarnya. Ni agresif. Tim media 99 akan ikut tim A. Pada malam ini, Ops perdana ini menyasarkan aduan-aduan di sekitar daerah Sepang,
juga termasuk maklumat-maklumat melalui risikan AADK serta mana-mana orang kena pengawasan yang tidak ataupun melanggar mana-mana syarat pengawasan AADK, dan juga yang terakhir adalah mana-mana orang yang tidak hadir jamin pegawai AADK. Operasi dilakukan dari rumah ke rumah. Sasaran pertama di rumah ini. Seorang lelaki yang dipercayai berada di bawah pengaruh dadah diperkas. Ui, kuat dia orang ni. Power ni. Saya bawa. Ada dia ketum. Apa ni? Piau. Oh, minum juga ni hari ni. Seperti yang anda lihat, di sini merupakan bengkel biasa, namun di dalam ini merupakan pot lepak bagi 3 orang sahabat dan mereka dipercayai meminum air ketum. Dan hasil serbuan pihak AADK, mereka mendapati 4 botol air ketum di dalam pot lepak ini. Bagaimanapun, ada rumah yang diperiksa tidak menemukan sasaran. Ekoran suspek yang disasarkan tiada di kediaman mereka. Buka pintu depan. Buka pintu depan. Di rumah ini, pihak berkuasa menahan seorang lelaki yang dipercayai mengambil bahan terlarang. Lama tu bila? Semalam. Ha? Semalam. Sebab apa? Batu. Pemeriksaan lanjut mendapati suspek tinggal bersama 3 warga asing. Dalam pemeriksaan kami, dalam premis ataupun dalam rumah itu kita dapati turut adiknya juga positif dadah melalui pengakuan sendiri. Dipercayai positif dadah jenis syabu, lelaki berumur 19 tahun ini ditahan di rumah saudaranya. Sejuk ah. Sejuk. Benar. Benar. Sekejap kan. Kami daripada agensi anti-dadah kebangsaan. Hasil ujian saringan air kencing, lelaki ini didapati positif dadah. Dia dipercayai mengambil bahan terlarang itu sebelum serbuan dilakukan di rumahnya. Sebelah. Anggota AADK turut menemui peralatan untuk penagihan dadah jenis metapetamin dan syabu. Barang apa ni? Ubat. Biru lah. Ada buku biru. Alat. Ini alat. Malam ini AADK telah menjalankan sekurang-kurangnya daripada jam 12 hingga 2 pagi. Kita telah melakukan urin ke atas kurang-kurangnya 10 orang dan kita dapati 6 orang positif lah. Jadi kami nak mereka ini semua mendapat rawatan dan pemulihan bagi mereka tidak lagi kembali menagih atau menggunakan dadah yang terlarang itu. Operasi berakhir jam 6 pagi. Ibu tak sempat nak bagi untuk dari tengah. Dari tengah. Tak sempat nak lalu motor lah. Takut lintas kereta. Sanggup melawan arus dalam cubaan untuk melarikan diri. Itulah tindakan segelintir penunggang motosikal yang panik ketika menyedari terdapatnya sekatan jalan raya. Wartawan Haziq Hamid menyertai op motosikal yang dijalankan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Selangor. Operasi berterusan ini bermula 18 Ogos lalu dijalankan di seluruh negeri Selangor. 999 membuat liputan operasi ini yang dijalankan di Plaza Tol USJ, Lebuh Raya Kesas. 33 pegawai dan anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Selangor dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor dan Jabatan Alam Sekitar terlibat dalam operasi ini. Ketika operasi, kebanyakan penunggang tidak menggunakan laluan motosikal. Menyedari operasi pihak berkuasa, ada yang cuba bertindak melarikan diri.
999 sempat merakam gelagat si penunggang motosikal yang bertaruh nyawa jika pelat hampir melanggar penghadang di tol exit 30. Dan gara-gara ingin mengejar masa, mereka sanggup bertaruh nyawa tidak menggunakan laluan motosikal ketika pulang dari tempat kerja. Kesesakan jalan raya, itu alasan yang diberikan penunggang wanita berusia 20-an ini apabila ditanya mengapa tidak menggunakan laluan motosikal. Jalan sibuk, tak sempat nak bagi untuk dari tengah. Dari tengah. Tak sempat nak lalu motor lah. Takut lintas kereta nanti dilanggar pula. Tak takut ke? Laluan umur 20 bahaya lalu tu. Takut juga. Tapi nak buat macam mana? Nak kejar masa? Nak kejar masa tak Zahar. Rumah jauh. Oh, rumah jauh. Rumah kat mana? Kat Puchong. Lepas tu selalunya lewat LRT dengan bas. Lepas tu tak sempat pagi. Kena bangun pukul 4 pagi. Tak sempat solat subuh. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor, Superintendent Azman Syariat, sebanyak 1,298 saman dikeluarkan ketika operasi dijalankan di seluruh negeri Selangor. Untuk di tol USJ ini saja kita telah mengeluarkan 125 saman dari pelbagai jenis kesalahan. Dan untuk kesalahan yang tertinggi saman dikeluarkan adalah pertamanya tidak memakai topik ladder. Ini yang saya nyatakan tadi, lawlessness, ketidakpatuhan kepada peraturan dan menjadikan jalan raya di bawah undang-undang sendiri. Kemudian juga operasi kesalahan trafik akan terus dilaksanakan dalam usaha mengelakkan kadar kemalangan yang berlaku khususnya di lebuh raya. Dipercayai terlalu fokus menggunakan aplikasi navigasi sehingga memasuki laluan motosikal. Seorang pemandu yang memandu kereta tersesat memasuki laluan motosikal dan melawan arus sehingga menyebabkan seorang penunggang motosikal hilang kawalan dan melanggar sebuah tembok. Kejadian sekitar jam 4 petang itu dipercayai berlaku di lebuh raya Persekutuan Kuala Lumpur lalu menjadi tular di laman media sosial dengan lebih 90,000 tontonan. Menerusi paparan video tular tersebut, pemandu berkenaan melawan arus di laluan motosikal dan secara tiba-tiba keluar dari terowong sehingga menyebabkan seorang penunggang motosikal hilang kawalan. Dan video itu pastinya mendapat kecaman netizen khususnya di kalangan penunggang motosikal. Bagi saya, benda tu tak patut lah. Kalau dia salah masuk lorong pun, dia tak boleh teruskan perjalanan tu lah. Takut nanti dia akan jadi macam video tu macam langgar ke, boleh langgar sampai mengakibatkan maut. So dia kena, kalau even dia tersilap, dia tengok waste ke apa ke, dia kenalah berhenti, jangan teruskan perjalanan tu. Dia akan berbahaya lah untuk orang-orang yang menunggang motosikal. Ya, abang sendiri yang juga pernah menunggang motosikal. Rasa marah lah. Marah dengan pemandu tersebut. Dia macam penting diri sendiri lah juga. Tak tahu kalau dia salah ke ataupun dia sengaja, tapi dia macam penting diri sendiri lah. Dia tak hiraukan penunggang-penunggang lagi, keselamatan penunggang lain. Lepas tu berlawan arus pula tu kan. Sangat bahaya lah. Saya terkilan jugalah bila tengok video yang diviralkan di YouTube seorang pemandu kereta
mengikut jalan motor untuk sama ada atau nak cepat ataupun apa saja tujuan, saya rasa benda ni tak sepatutnya dibuat oleh pemandu kereta, sebab kita sebagai pemandu jalan raya kita kongsi jalan raya ni. So kita kena selalu berpeka dan bertimbang rasa serta janganlah guna laluan yang tak sepatutnya. Sebab kita masing-masing tak kira sama ada bawa nyawa orang ataupun nyawa sendiri, masing-masing penting. Apa juga aplikasi yang kita gunakan, kita sepatutnya berwaspada sebagai pemandu ataupun penunggang motosikal. Bagi saya, kita boleh je tengok aplikasi pemanduan tu sebelum kita mulakan perjalanan. Sebab sekarang zaman dah canggih, kita boleh zoom aplikasi tu untuk lihat jalan tu dengan lebih terperinci, dengan lebih dekat. So saya rasa benda tu, alasan tu macam tak munasabah untuk dipakai. Viral 999 bersama Datuk Engineer Muhammad bin Dalip untuk mendapatkan pandangan beliau berkenaan kes ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, banyak kes yang kita dengarkan sebenarnya yang menggunakan aplikasi navigasi sehingga terjadi di kemalangan seperti ini. Apakah pandangan Datuk? Dalam pemanduan, kita kena fokus memandu, bukan fokus kepada gadget. Kalau dia bersedia lebih awal, dia mesti tahu laluan mana laluan kereta, laluan mana laluan motor. Walaupun kita menggunakan aplikasi, junction yang kita nak masuk, sempang-sempang yang kita nak masuk tak sama dengan sempang untuk laluan motosikal. Ketika kita memandu, jangan kita fokus kepada gadget. Fokuslah kepada jalan. Keselamatan amat penting untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Zulkifli Yahya, pemandu berkenaan tampil untuk membuat laporan polis di Balai Polis Trafik Kuala Lumpur Sabtu lalu. Kes kini siasat mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Selalu lebih lah hari-hari. Pegawai tentera berpangkat meja antara 6 penguatkuasa yang didakwa membantu ahli kumpulan jenayah terancang. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Seorang pegawai tentera berpangkat meja antara 6 anggota penguatkuasa yang didakwa di Mahkamah Session Kota Tinggi Johor 27 Ogos lalu kerana membantu kumpulan jenayah terancang di daerah ini antara September 2017 hingga April 2020. Turut didakwa seorang anggota tentera berpangkat sarjan dan 4 anggota polis berpangkat kopral dan lance kopral. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 130W Kanun Keseksaan kurungan Akta 574. Pemandu sebuah kereta yang tular di media sosial dalam kejadian kemalangan langgar lari sehingga mengakibatkan 2 penunggang motosikal cedera telah menyerah diri di Balai Polis Gombak petang Isnin lalu. Dalam kejadian kira-kira jam 3 petang hari yang sama, kereta berkenaan dilihat masuk ke lorong kecemasan dan melanggar motosikal terbabit di kilometer 56.4 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Kes disiasat mengikut Seksyen 42 kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang penganggur ditahan polis berhubung rakaman video pergaduhan yang menyebabkan suspek menolak keluar isterinya dari kereta dinaiki mereka sehingga wanita itu cedera di Jalan Patani, Pulau Pinang 30 Ogos lalu. Siasatan mendapati punca pergaduhan disebabkan masalah keluarga. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan Seksyen 18 Akta Keganasan Rumah Tangga 1997. Sebelum ini, laporan serbuan penguatkuasa KPDN HEP Kelantan ke atas sindiket penyelundupan barangan kawalan bersubsidi ke negara jiran. Dan ini pula masih dengan agensi yang sama tetapi di ibu negara.
Wartawan Haziq Hamid menyertai KPDN HEP Kuala Lumpur membongkar kegiatan pemindahan gas petroleum cair LPG dari tong bersubsidi ke tong LPG industri yang tidak bersubsidi. Saksikan laporannya. Sanggup melakukan penyelewengan barang subsidi demi mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Semuanya terbongkar apabila diserbu pihak berkuasa minggu lalu. Serbuan dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kuala Lumpur di sekitar Kampung Ceras Baru minggu lalu. Hasil pemeriksaan mendapati premis perniagaan gas petroleum cecair LPG ini tidak memiliki permit yang sah. Pihak berkuasa turut menahan seorang lelaki dipercayai pemilik premis bersama seorang pekerjanya dipercayai warga asing. Kegiatan penyelewengan barang subsidi iaitu penghantaran tong gas sering dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab dan dua transport ini dijadikan transport penghantaran di dua kawasan iaitu Ceras dan Ampang dan ia dilakukan pada setiap hari. Pemilik premis berusia 47 tahun ini mengaku telah menjalankan kegiatan memindah LPG dari tong bersubsidi ke tong LPG industri yang tidak bersubsidi selama 4 tahun. Ya. Pandai mewah ni. Hari memang ambil situ lah. Ya betul. Bayar semua cash. Semua cash lah. Betul lah. You order macam mana? Call ke pergi sana? Tak lah, terus pergi ni. Pergi sana. Memang kena atur bayar lah. So kenal lama, banyak tahun. Dia angkat hari berapa? 100 lebih lah hari-hari. Menurut Ketua Pegawai Kuasa KPDN HEP Kuala Lumpur, Zubir Azmi, mengubah barangan subsidi kepada barangan industri merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Sepatutnya mana-mana premis yang ingin berurus niaga barang kawalan yang ni LPG ni, dia sepatutnya berlesen lah. Mohon lesen dengan Kementerian Perdagangan dan selepas itu kita keluarkan lesen tempat yang sesuai baru dia boleh berurus niaga. Macam premis ni memang tak ada lesen dan keadaan dia pun memang tak berapa kondusif lah. Sepatutnya memang tak boleh dapat lesen pun tempat macam ni. Pembekal barangan subsidi juga turut dikenakan tindakan kerana gagal membuat pemeriksaan dokumen sebelum menyalurkan kepada pembeli. Pemeriksaan juga mendapati syarikat pembekal ini pernah menyalurkan barangan subsidi kepada premis yang telah diserbu. Kita telah kenal pastilah siapa pembekal sebenarnya yang menghantar ke sini. In fact, kita dah lakukan serbuan ke atas pembekal tu pada hari ini, pada masa yang sama. Dan kita akan ambil tindakan lah ke atas mereka kerana gagal memastikan premis yang mereka supply tu berlesen. Dia merupakan satu kesalahan. Kalau dia tu adalah sebuah pertubuhan perbadanan, dia boleh didenda tidak melebihi RM2 juta. Bagi kesalahan yang kedua dan berikutnya didenda tidak melebihi RM5 juta. Ini tindakan yang boleh diambil ke atas mereka. Haziq Hamid, 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Biasakan pembudayaan norma baharu bersama hentikan wabak COVID-19. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.